First, the issue is for more than a decade, I have been demonized as a Jewish agent, as a pro-Jew, having Jewish friends. Okay? I have no qualms about that. I consistently said that Jews or Muslims or Hindus or Sikhs are my friends. I choose to agree with them on a number of issues or disagree with them on a number of issues. Okay. But I want to show the contradiction, hypocrisy of the UMNO leaders. They go to the Muslim villages, condemn me for being anti-Jew, pro-Jew, and they then enter into an agreement with a relatively, not only a Jewish company, but with some affiliation with Israel, more than that, some connection with those who were involved in Shin Bet, the Israeli intelligence agency, and Israeli Defense Force. So my point is, can you therefore have any working relationship with the Jews or Jewish company? I don't have problems with that. I would just want to prove and show the contradiction and hypocrisy on the part of the UMNO leaders. And then, of course, basically, flagrant abuse of process. I've been denied my right, and then was the action taken against Wabi Karpal, both in terms of the admonishment in the course of he, as a member of the committee, performing his tasks and duties, and then the suspension. Siva, and now Azmi. My final point is, I would like to address this specifically for APCO. They have, as they claim to be, a professional independent consulting agency. They need to act professionally and not be complicit to the crimes committed and perpetrated by the UMNO regime. It is because of APCO that 4 sitting MPs has been suspended without due process. So we need an explanation, not only from the UMNO leaders, the BN leaders, but also from APCO. Semalam sebenarnya kita berhadapan dengan watak-watak yang telah ditunjukkan oleh Raihana Piramli semacam dulu dalam filem Alibaba dan 40 Orang Penyamun. Watak chief memang ada semalam dikenali orang dikenali sebagai chief dalam parlimen, dan watak sarjan pendek yang menyamak arahan daripada chief. Dalam watak sarjan pendek ni yang dilakoni oleh Ibrahim Pendek, bila habis menyamun dia keluar ke bandar untuk buat satu macam game judian buah dadu. Dia balik buah dadu itu hanya ada nombor 2 saja. Mari kita lihat siapa yang kena. Yang kena hanya buah dadu nombor 2. Jadi semalam pun macam tu juga, sarjan pendek. Apapun argument kita, keputusan saya adalah muktamad. Ibrahim Pendek dia hanya balik buah dadu 3 kali saja. Dia tahu kalau lebih daripada 3 kali akan pecah rasa dia. Semalam pun macam tu juga, sarjan pendek dia tak tunggu lama. 3-4 kali keputusan saya adalah muktamad. Dia terus membuat pengundian tanpa memanggil Seri Anwar Ibrahim untuk memberikan pengujahan di dalam parlimen. Jadi inilah dia bagi saya watak-watak yang ditunjukkan oleh Raihana Piramli yang akan wujud dalam dunia masyarakat moden seperti mana yang ada pada hari ini. Isu dia yang saya nak sebut di sini ialah implikasi daripada peristiwa semalam dan juga kenyataan Datuk Nadri Chief yang disebut oleh Yang Hormat Karpal tadi. Peristiwa semalam ialah penafian kepada anggota parlimen, khususnya Datuk Seri Anwar Ibrahim dan 3 orang lagi, untuk memberikan keterangan yang sewajarnya kepada Jawatankuasa Hak dan Kebebasan Dewan. Dan implikasinya ialah dia memburukkan lagi keadaan kepercayaan masyarakat negara dan juga masyarakat antarabangsa terhadap negara kita. Dan dia akan memberikan kesan kepada persoalan pertumbuhan ekonomi kepada negara kita ini. Dan sudah tentu bahawa masyarakat antarabangsa, masyarakat peniaga ini, khususnya pelabur-pelabur ini akan melihat bahawa kalau anggota badan legislatif ini tidak diberikan keadilan yang sewajarnya, apa jaminan
untuk masyarakat peniaga, masyarakat antarabangsa ini juga akan mendapat keadilan daripada negara kita. Jadi sudah tentu bahawa ini akan membuka keadaan apabila kenyataan Nazri mengatakan bahawa saya akan pastikan mahkamah menolak. Sedangkan dia menteri yang bertanggungjawab terhadap hak ehwal parlimen yang terlibat dalam kes semalam dan menteri yang bertanggungjawab terhadap persoalan perundangan dan kehakiman. Jadi apalagi kalau parlimen juga tidak boleh beri keadilan, mahkamah juga sudah tidak boleh beri keadilan kepada rakyat, khususnya kepada anggota parlimen dan juga rakyat, siapa lagi yang boleh memberikan keadilan kepada kami semua dan juga kepada kita semua. Jadi sudah tentu ini akan menghilangkan lagi kepercayaan masyarakat antarabangsa, khususnya masyarakat kelabu, masyarakat peniaga ini kepada negara kita. Dan ini akan mengekalkan kedudukan APCO untuk terus menjadi penasihat kepada kerajaan. Seperti mana sebelum ini APCO dilantik untuk memulihkan hubungan Malaysia dengan Amerika yang terjejas sejak daripada zaman Tun Dr. Mahathir. Dan kita telah membayar puluhan juta kepada APCO. Dan sekali lagi selepas ini, apabila masyarakat antarabangsa hilang kepercayaan kepada negara kita, APCO akan terus kekal. Dan inilah kejayaan APCO untuk membuat satu percaturan untuk menguasai kerajaan yang ada dalam negara kita. Dan akhirnya selama-lamanya kerajaan di bawah kepimpinan Najib ini akan menjadi kerajaan yang mengikut telunjuk penama APCO, iaitu telunjuk penama kumpulan yang mempunyai hubungan seperti mana disebut tadi dengan Israel. Terima kasih.